Okey. Assalamualaikum. Saya Wan Nizam binti Wan Harun dari kumpulan A dari kelas A di kumpulan 9 akan membentangkan mengenai bentuk-bentuk ijaz dalam Al-Quran. Sebagai pendahuluan, bidang ijaz Al-Quran merupakan satu bidang ilmu yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami, menghurai, seterusnya mentafsir tentang sesuatu ilmu yang dibentangkan di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran terus dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Terdapat 26 tempat pelbagai makna dalam penggunaan ijaz dalam Al-Quran. Seterusnya, definisi ijaz Al-Quran. Dari segi etimologi, ijaz berasal dari kata al-jaza yujizu ijazah. Kata kerja transitif yang artinya melemahkan, memperlemah atau menetapkan kelemahan. Dari sisi terminologi, ijaz didefinisikan oleh Manal Khalil Al-Khatan dan Ali Al-Syabuni dalam tulisan Usman. Manal Khalil Al-Khatan mendefinisikan ijaz sebagai menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya bahagian-bahagian ijaz. Pertama, ijaz lughawi. Ijaz lughawi berkaitan dengan ijaz lughawi, Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk mashaf. Dari segi nahwu, saraf dan balaghah, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Pastinya tidak, inilah juga mukjizat utama Al-Quran. Seterusnya, ijaz ilmi. Kemujizatan ilmiah Quran bukanlah terletak pada percakupannya tentang teori ilmiah yang selalu baru dan berubah serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tapi ia terletak pada dorongannya untuk berfikir dan menggunakan akal. Seterusnya mengenai ijaz tasnif. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan antara satu sama lain. Al-Quran adalah asal tasyri' yang sempurna dalam menegakkan kehidupan manusia di atas dasar konsep yang paling utama. Al-Quran memberikan pengaruh besar yang dapat mengubah sejarah wajah dunia. Dan akhir sekali, ijaz tarbawi. Ianya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu segi akidah, segi syariah, segi akhlak. Ketiga-tiga ini saling berkait rapat. Mengenai sejarah ijaz Al-Quran. Pada kurun pertama dengan kemunculan kitab Ta'wil Mushkilah Al-Quran oleh Abu Khatainah dan kitab-kitab perundangan Al-Quran menonjol sehingga membawa kepada perbahasan kepada ilmu ijaz Al-Quran ini. Kemudian muncul peranan-peranan yang dibawa melalui tulisan yang jelas seperti Risalah An-Nuqa' fi Ijaz Al-Quran. Pada kurun keempat muncul kitab Ijaz Al-Quran lil Baqilaini oleh Abu Bakar bin Zaid. Ianya memaparkan balaghah dan keistimewaan bahasanya. Seterusnya mengenai faedah mempelajari ijaz Al-Quran. Pertama, ianya membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW yang benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Kedua, kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, menunjukkan kelemahan buku sastra balaghah bahasa Malaysia. Bahasa manusia. Keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan keupayaan umat manusia. Faedah yang kelima, dapat membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Yang keenam, membentuk manusia bersifat mahmudah antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah mengenai kesan.
Pertama, dapat melemburkan hati dan jiwa umat Islam yang keras dan bercelaru kerana ayat Al-Quran mampu memberi hidayat kepada manusia seperti mana pengislaman Saidina Umar alaihissalam. Kedua, bertambah keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cahaya yang dipancarkan ke dalam hati manusia yang mendalami Al-Quran. Ketiga, membulatkan hati dan jiwa dalam menegakkan kalimah Allah, contohnya kisah Yasir yang sanggup dibunuh demi menegakkan Islam. Keempat, redha dengan takdir dan ketentuan Allah atas dirinya kerana yakin setiap apa yang telah Allah tentukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.